Tes mas. Dengar. Jelas. Ya, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kepada penonton-penonton, kepada adik-adik kelas, kepada pesyarah-pesyarah. Kalau ada pesyarah lain nak tengok. Okey, selamat datang ke podcast kita orang, iaitu podcast ketiga dalam season 1 yang berlaku setiap pukul 8 sampai pukul 10 dan setiap hari Isnin. Okey, kita sebelum apa-apa pun saya kenalkan saya dulu. Saya nama saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Rashid. Kos pendidikan Islam. InsyaAllah tak lama lagi mungkin akan bekerja dekat JAKIM ke Kementerian Agama. Lebih-lebih. Tak lebih. Okay. Kita suka untuk kita orang minggu ni nak macam bukanlah bentang macam borak-borak pasal itu Islam di Sabah. Sebab apa kan? Macam kita orang ni terdetik pasal isu yang berlaku dekat Palestin, yang Israel Palestin tu kan. Mustahil lah kalau nak tahu kan. Lepas tu macam dulu Uhud China. Lepas tu dekat Kemboja lah yang kena bunuh ramai-ramai tu. Orang Islam bunuh-bunuh. Kemboja. Dia bagi saya benda tu walaupun isu ni nampak macam tak terlalu besar, tapi besar lah juga sebenarnya. Besar. Kenapa? Dia melibatkan melibatkan orang Islam. Itu yang saya macam sedikit idea tu datang untuk kami tiga orang ni nak buat isu Islam di Sabah, sebab cara dan style. Okey. Cuma lah saya nak bagi sikit lah. Kalau korang ni macam dah masuk soalan pertama. Tak apalah, kita teruskan lah. Dah lama-lama pengenalan ni. Lupa lah sebelum tu. Saya minta kawan saya diorang ni perkenalkan diri. Sorry, lupa tadi Ais. Sedap borak. Sok sendiri. Okay. Minta kenalkan nama. Okay, daripada kos apa kan. Mana tahu ada pun daripada kos lainnya. Lepas tu kan, ni tak ada kena-mena sikit lah. Okay. Kalau ni tokoh kelab apa. Macam tu. Okay, faham. Boleh lah. Boleh. Saya punya kawan sama lah. Okay, Zarul. Cuba kenalkan diri. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama penuh Muhammad Zahrul Nizam bin Mustafa. Boleh panggil Zarul, boleh panggil Nizam. Muhammad pun boleh. Mana-mana lah. Bos Napis tu boleh. Dia nama panggilan lah. Lepas tu kalau kos sama ya, pendarasan Islam. Kalau pasal kelab ni satu kelas ni kita? Ya, satu kelas. Kalau pasal ni, kalau pasal kelab, sudah semestinya saya penyokong setia Manchester United dan tulang belakang Harry Maguire. Ingatkan dia macam satu tim favourite saya pun dia lain. Tak apalah. Lain. Kita sekali yang tahu saya kedua. Ya, saya kan. Okey, nama diberi Muhammad Afiq bin Khairul Azmi. Boleh panggil Afiq. Tak ada lain, saya hanya Afiq. Kelab sekarang ni menduduki tangga kedua lah daripada Liga Perdana Inggeris. Lain bukan Liverpool. Yang berbeza satu mata dengan Manchester City yang sekarang ni tangga pertama. Lebih. Lebih. Kita bukan borak sembola. Kita hormat yang tangga yang kedua tau. Ya. Habis. Okay, dia ada Liverpool, dah ada Manchester United. Saya apa Chelsea. Sejak sebelum lahir lagi. Saya dah sokong Chelsea. Masih tengah dalam perut mak tu. Mak saya tengok. Okey, tak payah lebih-lebih. Okey. Aduh, lebih tak. Siapa mau layan kalau lebih-lebih? Macam dah lari sangat ni. Kena lari kita kaji. Lari satu topik.
Kita masuklah balik Okey. Kita orang bertiga ni akan buat podcast ataupun sorak-sorak pasal isu Islam di Sabah. Bagi saya isu Islam di Sabah ni benda yang perlu diketengahkan ataupun diambil penting, diambil berat oleh semua orang. Okay? Sebab tu saya teruslah tanya. Lapis sebagai FMU kan. Apa sebab apa antara sebab penting yang mana Islam boleh dicabar? Macam tu. Apa sebab yang Islam boleh dicabar? Kalau dari lapis ni. Okey, bagi pandangan saya lah, kenapa sebab kenapa Islam ni selalu dicabar, bagi saya paling penting, paling dia punya main sebab adalah pengaruh budaya luar. Antaranya ialah budaya barat sama budaya yang sangat familiar yang orang suka, K-pop, budaya Korea, budaya K-pop lah. Okey, kenapa? Yes. Kenapa saya pilih budaya ni? Sebab okey, contoh macam budaya barat ni, dorang ni dorang berkonsepkan liberal sama hedonism. Sebab dorang ni meletakkan kebebasan sama keseronokan di tingkat yang tertinggi. Jadi dorang dorang berbeza dengan ajaran agama Islam. Kalau ajaran agama Islam ni lain, tapi kalau budaya barat, budaya K-pop ni antara dua tu lah kan, dorang lebih mementingkan kebebasan. Dorang dah fokus kepada agama dorang. Dorang bertindak ikut suka hati dorang. Padahal kalau agama Islam pula kita sudah dididik dari awal, kita sudah ada ajaran tertentu. Kalau ini boleh, itu tak boleh. Jadi kenapa saya pilih sebab ni? Sebab ni sangat berkaitan rapat dengan sama masyarakat sekarang. Ada segelintir yang sangat dia mau cakap taksub pun ada, mau cakap 50-50 pun ada. Tapi adalah yang segelintir tu dia terlampau dia terpengaruh dengan budaya barat ni dari segi pemakaian, dari segi kehidupan dorang. Di mana contoh kalau pakaian dorang dah tutup aurat. Okey, dorang bebas ya. Macam zaman sekarang ada ya yang dulunya sekolah agama ialah dididik pakai tudungan, tapi bila habis sekolah agama keluar free hair. Banyak ya saya jumpa sekarang dia jenis on off. Kalau kelas tudung, tapi kalau di luar kelas pergi mall ke, pergi dating, free hair. Nampak tu rambut panjang atau rambut pendek, blonde. Gaya pemakaian pun apa? Bukan. Dia apa orang bilang dapat detect lah macam namo tapi memang nampak lah. Lepas tu ada lagi pakaian kalau pakaian yang diajar oleh Islam ialah kita tutup aurat, perempuan pun tutup aurat, tapi tutup aurat itu pasti, tapi bukan dengan pakaian yang ketat. Kalau sudah ketat tu itu nampaklah susuk tubuh tu. Kalau lelaki nampaklah sado, tapi kalau perempuan itu susah lah cakap. Itu lain lah. Itu nanti kekuriman seorang lelaki. Jadi salah satu sebab dia bagi saya, pandangan saya, pengaruh budaya luar lah yang membuatkan Islam ni dicabar. Ya, jelas lah juga nampak betul lah benda tu memang berlaku zaman sekarang. Kat mana-mana ni. Bukannya dekat bandar je. Kadang-kadang tu pun dekat kampung tua. Macam dekat rumah, macam di sekolah pun ada tudung. Tapi bila tu adik apa semua tak ada tudung kan. Mungkin dah.
sebab patut duduk pun sebab takut family, bukannya sebab dia Betul. Islam. Even family sendiri pun tak tahu dia jenis on off. Betul. Biasa lah tu kalau sekarang. Okay. Itu sebab daripada lapis MU. Kita teruskan pada fan Liverpool. Kita kok bagi kau apa lah sebab Islam boleh tambah. Atau lapis pasal budaya. Kalau kau pula? Kalau daripada saudara Nafis, dia berkait dengan apa tu, budaya lah. Kalau dari saya sendiri, kita masuk sikit politik lah, politik yang apa tu, isu Islam yang dicabar tu dari segi politik. Salah satu yang famous di Malaysia adalah gerakan feminis, yang dikenali sebagai Sister in Islam, sebuah pertubuhan badan bukan kerajaan, NGO yang memperjuangkan hak-hak wanita berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Orang sanggup berkempen untuk membuat satu rang undang-undang yang mana undang-undang tersebut memberi kepentingan kepada golongan wanita. Kenapa perlu macam tu? Padahal Islam telah menggariskan kedudukan lelaki dan kedudukan wanita adalah sama rata. Tak perlu pun mereka yang bagi golongan perempuan menganggap golongan lelaki tinggi, dan mereka pun memperjuangkan hak diorang untuk menjadikan sama rata dengan lelaki. Padahal benda tu tidak pun berlaku. Benda tu boleh mendatangkan kesan yang bahaya lah kepada pemikiran anak muda yang beranjak ke dunia yang sebenar. Ajak remaja lah. Kalau meningkat remaja. Kita takut benda tu terjadi. Sedangkan kita sendiri pun berumur yalah dalam dengan 22, 23 tahun pun kita takut benda tu berlaku pada diri kita sendiri. Kalau kita anggap benda tu remeh, sangat berbahayalah. Kalau kita bukan merendahkan perempuan, bukan, tapi kita mengangkat perempuan dengan mengikut situasi dan keadaan lah. Ada setengah bahagian perempuan yang mereka boleh, contoh dalam satu masa tu diorang boleh buat 3 benda. Contoh multi role. Multi role. Contohlah, dalam masa dia buat assignment, orang belakang tengah gosip, dia boleh support. Lepas tu orang sebelah dalam buat assignment ada call. Boleh jadi dia tengah buat assignment, betul lah tu. Lepas tu hello, apa hal? Kalau kita lelaki tak boleh. Kalau tengah buat assignment lah, kita tak boleh buat benda lain. Kalau kita buat dua, parah dengan nama dia. Tak boleh. Sebab itu agama Islam telah menetapkan golongan wanita berada di kedudukan yang istimewa pada tempat-tempat yang sewajarnya. Contoh dalam Al-Quran daripada surah Nisa ayat pertama, kita baca sedikitlah satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang menjadikan kamu sebagai bermula dalam diri yang satu, yakni Adam, yang menjadikan daripada Adam tersebut sebagai pasangannya, iaitu Hawa, yang dijadikan isteri, dan juga membiak dari kedua-keduanya, iaitu zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dan menyebut namanya, serta peliharalah hubungan, iaitu silaturahim di antara kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati kamu. Nampak? Dalam Al-Quran Allah telah jelaskan. Kenapa kita jelaskan bahawa kedudukan perempuan itu adalah tinggi, dianggap tinggi
begitu juga dengan golongan lelaki. Jadi tak perlu pun equal gender. Rasanya daripada saya tu itu sahajalah. Faham. Serba sedikit isu Islam yang dicabar dari segi politik yang famous berlaku di negara kita lah, Malaysia. Okey. Faham lah kalau macam dari Zara tadi pasal budaya, kalau macam Afiq ni macam ada pihak yang cabar cakap Islam ni, masih cakap macam kenapa lelaki boleh kahwin ramai, perempuan tak boleh kahwin ramai. Kalau kita boleh logik tu, kena sabar ke kalau perempuan kahwin ramai. Macam itu kalau saya lah kan. Itu pun bahayalah. Bahaya. Okey. Saya pun macam nak bagi sembak kan. Kita tak sedap lah kan. Kalau dua-dua dia bagi sembak, saya pun nak bagi sembak juga. Okey. Okey. Kalau Boleh macam kalau ada sebab. okey. Kalau bagi saya, sebab yang membuatkan Islam ni dicabar, macam Hafiz tadi, disebabkan sama lah dengan Hafiz pun. Sebab semua disebabkan diri sendiri. Kalau saya, Islam dicabar ni macam lebih kepada bahagian pekerjaan. Contohnya macam orang Islam ni kadang-kadang tu datang kerja lambat. Masa bila buat kerja tu tak amanah lagi. Sebab benda ni memang berlaku. Contohnya macam bakal penonton saya tak ada lah. Kawan saya kawan saya dia intern dekat pejabat pejabat tu. Lepas tu dia ada dah dia punya atasan dia tu. Atasan dia punya instructor dia. Contohnya kalau biasakan kalau instructor ni okey sebabkan kau course ni kau buat program ni ataupun kau atur program ni atau kau pergi sini atur. Tapi dia tak. Bila tanya ada kerja tak yang melibatkan macam course saya ni? Tak ada lah. Kalau tu fikir dah buat apa. Kalau dah buat itu pun buat tu kerja. Tapi saya cuba. Saya bukan tak nak buat. Macam tu lah. Dia macam bagi alasan apa semua. Benda ni macam tak sepatutnya. Lepas tu ada yang contoh pagi ada program luar kan. Habis dia program balik terus. Tak pergi pejabat dah. Benda tu sebenarnya boleh membuatkan bukan je agama Islam tu dipandang buruk bila dah masyarakat tahu kan. Nak masyarakat Islam tahu kan. Bukan dia boleh buat macam agama Islam dipandang buruk. Tapi dia membuatkan institusi Islam ni dia macam boleh runtuh disebabkan sifat masyarakat itu. Contoh lah kan. Kalau ada pihak yang lain kan cakap, apa lu, apa Faizul Jahid ni lu, contoh Jahid kan, Jabatan Agama Islam faham. Apa Faizul Jahid ni lu, kerja bukan banyak pun. Lepas tu ada pun bukan macam buat kerja pun tengok masuk lambat apa semua kan. Benda tu boleh membuatkan Islam sama. Itulah disebabkan. Benda ni selalu lah, bila saya dengar tu, bila saya fikir dengan benda ni, bukan dekat tempat istiqah saya tu macam banyak lagi tempat. Mana-mana pun ada je contoh. Kan? Itulah habis dah pasal istiqah. Habis dah, Afiq dah, saya dah. Habis dah. Okay, tamat kita punya podcast. Belum. Awal sangat. Awal Banyak lagi masa. Banyak lagi ya. Okay, kita masuk pula dekat cara apa? Cara macam mana kita nak atasi Islam dicabar ataupun macam mana kita nak kukuhkan pendirian Islam tu walaupun dicabar apa semua kita Islam tu tetap kukuh, tetap teguh, tak jatuh. Datang pisau apa tak bergerak masuk. Boleh. Ya. Macam tadi dah sedap borak kan. Saya nak start juga lah cara. Okey, kau nak start kalau gitu. Boleh. Okey, bagi saya kan. Ini bersambungan dengan apa tu saya punya sembak tadi. Cara macam mana Islam, macam mana Islam ni dia nak tetap teguh walaupun sentiasa dicabar. Kalau bagi saya benda ni melibatkan pihak-pihak atasan macam pihak kerajaan. Sebab apa? Sebab dia orang boleh kuasa politik dia orang. Kita ni guna demokrasi. Demokrasi ni sistem undi apa semua kan. Pilihan individu pemimpin. Majoriti rakyat Malaysia orang Islam. Orang Islam. Kita orang Islam macam orang Islam. Jadi
bila dah undi apa semua tu yang naik jadi kerajaan, boleh kata separuh ataupun lebih yang orang jadi wakil Malaysia ni macam-macam sini semua kerajaan. Semua orang, tak ada semua. Separuh tu orang Islam. Okay? Benda ni bila kita usulkan dekat orang, contohnya macam nak usul ni contohnya, dia orang kan ada persidangan, pembangkang lawan kerajaan. Ah, Ada video dalam tu. Cubalah sekali dua kalau pembangkang je kerajaan je. Pembangkang lah kan. Dengan isukan benda tu, naikkan benda tu kat persidangan. Apa? Benda ni, walaupun benda ni mungkin akan dipandang buruk sikit lah oleh orang bukan Islam. Sebab orang bukan Islam pun tidak kan dalam kerajaan kita. Mungkin orang bukan Islam tu dia dengar teruknya orang Islam ni kerja pun lambat apa semua. Tapi benda tu mungkin boleh mengubah. Okay? Bila pihak kerajaan ni dengar macam kalau teruskan macam ni, kalau kita tak ubah ni, kerajaan kita boleh jatuh. Kat situ kan, mindset dia boleh macam tak boleh macam tu. So dia orang ni, pihak kerajaan ni boleh macam datangkan, itu bukan datangkan katakan dia ke kan, macam dia luas kuatkan kuasa lah, kuat kuasa undang-undang apa semua tu. Yang tak lambat tolak 500, yang tak lambat lebih 5 hari tolak separuh gaji, siapa yang balik awal tolak separuh gaji macam tu. Benda ni memanglah nampak besar, macam boleh datang kesan dekat family, mungkin ada datang atas sebab-sebab tertentu apa semua. Tapi benda ni pun boleh juga membuatkan antara sebab Islam tu ditambah berkurang. Bila menggugat berkurang, lah ni, kiranya menggugat kedudukan Islam. dia juga Islam tu dia boleh berkurang. So dalam tak langsung benda tu boleh nampak yang kerajaan dia bekerja. Benda tu kan boleh membuatkan Islam tu semakin kukuh kat negara kita sebagai agama rasmi. Panjang pula saya borak. Panjang pula. Panjang. Bosan lah Afiq pula. Okay, kita bagi. Sebab tak Afiq macam bosan ni, kita bagi Afiq lah. Afiq, bagi ni cara Afiq. Okey. Jadi berkaitan dengan apa yang Hafiz kata, boleh kata disiplin lah kan, disiplin seseorang balik disiplin lah. untuk mengorakkan kerajaan Islam tu ke arah yang lebih efisien lah. Okey. Tapi kalau nak jadi seorang yang pemimpin ataupun nak menjadi seseorang Muslim yang berwibawa berjaya, kita bermulakan dengan akar umbi, iaitu pemahaman tentang agama Islam tu pada usia yang muda lah. Kita bagi pemahaman tentang agama Islam tu sedikit sebanyak dapat memantapkan akidah seseorang daripada terpusinglah akidah seseorang tu. Jadi diorang akan fahamlah kalau macam sekolah budak-budak kan, budak-budak dia senang catch up, cepat faham. Dia cepat faham dengan situasi-situasi ataupun pilihan awal lah. Jadi itulah peranan khususnya lah ibu bapa dan para guru untuk mendidik anak-anak supaya diorang mengenal Islam tu dengan tidaklah lebih dalam, hanya mengenal Islam sebagai agama pegangan diorang untuk diorang tidak terpisung dengan tadi tu daripada budaya-budaya luar. Nanti bila dah peringkat dewasa, diorang tak terjebak dengan ideologi-ideologi yang merosakkan akidah seorang lah. Dengan pemahaman tentang Islam tu, diorang dapat mendisiplinkan diri dia, dapat memantapkan keyakinan diri dia untuk menghadap dunia luar tu dengan lebih berjaya lah. Itu je lah. Saya pun tak naklah bagi panjang-panjang sangat point. Cukup dengan pemahaman tentang Islam pada usia muda tu pun dah cukup dah. Dia bukan tak nak bergoreng ataupun melebihkan masa, tapi bagi peluang lah kepada sahabat lain. Orang lain. Sahabat lain. Okay, that's what. Hafiz. Okay. Kita orang macam ada kaitan dengan Hafiz ni cara lah. Ada kaitan lah dengan kita orang. Kalau tak ada boleh les lah. Baik. Ya, Hafiz. Okay.
kalau cara saya pula, cara untuk atasi lah kan, supaya Islam ni elak daripada mudah dicabar. Salah satunya dari media sosial. Kalau kenapa saya pilih media sosial? Sebab uh, impak media sosial ni terhadap diri kita, sebab kita ni banyak menggunakan media sosial dalam kehidupan seharian. Lepas tu, tidak semestinya apa yang ada pada media sosial ni semuanya betul. Mesti ada, sebab ada yang orang buat ada konten-konten media sosial tu yang cuba menipu diri kita, menipu umat Islam supaya umat Islam ni nampak buruk, nampak jahat di mata orang lain. Contoh macam ada satu gambar lah yang pasal isu Palestin ni, di mana ada kita nampak askar Israel tu dia cuba memanipulasi diri kita, macam dorang cuba selamatkan di gambar tu, dorang cuba selamatkan seorang pakcik tua ni, padahal pakcik tua tu terang-terang dorang ada kesan peluru di belakang sini ya, kalau tidak silap saya. Jadi itu salah satu Propaganda lah ni, propaganda Israel. salah satu cara dorang untuk manipulasi diri kita ni, supaya dorang manipulasi diri kita supaya Islam ni kena anggap agama yang jahat, agama yang tidak bermoral. Jadi kalau contoh lah, jadi contoh kalau macam kita ni, kita ndak kena didik awal-awal. Macam Afiq cakap lah, didikan dari awal tu paling penting. Lagi-lagi bocil-bocil yang sedang meningkat remaja, itu paling penting kena didik tu. Sebab takut dorang dari kan dorang jenis cepat tangkap. Jadi apa yang dorang tengok tu dorang percaya. Jadi risau kalau dorang ni dorang punya penggunaan media sosial dorang ni tidak dikawal, jadi menyebabkan dorang ni terang-terang jadi mangsa penipuan anggota Israel. Jadi bagi saya, pendapat saya, itu cara media sosial ni itulah paling penting untuk kita kawal. Sebab media sosial ni dia punya impact dia tu paling ketara. Besar. Luas. Yes. Cakap sama media sosial ingat tu. Orang Malaysia ni, kalau saya orang Malaysia kan banyak boycott kan. Boycott ni apa semua. Memang itu memang bagus kan. Lepas tu orang Israel pula, macam apa cakap dia kan. Israel ni cuba macam nak memanipulasi pemikiran apa semua tu kan. Cara dia orang buat video video yang macam nak tunjuk dia orang ni baik, macam dia orang ni lah yang paling disayang sekali, dia orang paling tersakiti sekali kan. Tapi dia ingat orang Malaysia ni macam orang Malaysia ni tak ada akal tau, macam senang dia nak bodoh kan. Sebab ada satu tau saya tengok dekat X, dia Twitter kan, ada orang Israel tu, tak tahu Israel ke orang US ke apa, dia tunjuk gambar yang orang Palestin ni tengah berlakon, tengah kena bunuh apa semua. Kira dia nak cakap yang orang Palestin tu menipu lah situ. Tapi padahal orang Malaysia ni dia punya dia pun tak suka Israel, dia cari dia paling mana gambar tu apa semua tu, dan last dia lupa rupanya gambar tu dia orang barat tu, orang yang suka Israel, dia ambil pada movie lain. Dia ambil pada movie, lepas tu dia letak tu dia letak kat media sosial dia. Lepas tu dia cakap, bila orang cakap ni bukan, ni pada movie ni. Lepas tu orang yang share foto tu dia cakap, itu ada benda Israel, itu je lah asal ni. Silap, itu ada benda Palestin situ, itu je lah asal ni. Orang Malaysia ni kan membuat macam ni. Memang betul lah, media sosial memang penting lah. Dan silap penting pada saya je lah, cara saya. Okay, masa macam lama dah borak ni. Sebab itu, sebab masa mana lama, saya seorang lah bagi time pasal isu Islam dicabar ni kan. Okay,
Tapi kalau Afiq ataupun Nafis nak bagi apa boleh juga. Ah, Napa. Bagi peluang untuk saudara Hafiz menyinar. Ya. Okay. Bagi Kristen daripada Islam di Sabah ni boleh merosakkan diri umat Islam, boleh merosakkan masyarakat, boleh merosakkan individu dan boleh merosakkan negara. Sebab apa? Sebab benda ni kan lebih kecil. Itulah. Bukan. Majoriti Muslim ramai sekarang. Lepas tu bila kena apa tu? Bila kena tambah. Lepas tu cara yang guna pun tak berkesan apa semua. Dia ada cara tapi tak buat. Ada cara tapi tak apalah. Okey tu lama tu Islam ni okey juga ni. Bila macam tu, bila ada yang bersifat macam tu, benda negatif lah kan. Benda ni boleh mendatangkan macam individu tadi, hati masyarakat boleh macam apa ni kan, Islam ni macam hati dia boleh jadi berubah arah. Macam tu lah. Nak yang kurang Akidah tak kuat lah ni, akidah tak kuat. akidah lah. Melemahkan akidah seseorang Islam. Kalau macam masyarakat ni pula, macam dia jumpa orang bukan Islam tu, Islam. Teruk tu, kerja datang lambat, tak amanah lagi. Lepas tu, pakai pakaian pun macam bukan Islam apa semua. Macam tu lah kan. Kalau macam negara ni lagi teruk. Bila Islam ni sabar, lepas tu mentaliti dah lemah, hati pun dah macam terombak ambik apa semua. Habis, negara kena ambil. Bila negara dah kena ambil, jadi umat Islam boleh jadi juga macam dekat Cambodia, gulung ramai-ramai. Allah tak huyung. Macam kat Palestin pun, mana tahu boleh jadi. Hanya disebabkan Islam di Sabah ni, lepas tu tak ada orang ambil tindakan ataupun benda tu dianggap bukan. Gitu. Habis, itulah kesan. Lama dah. Yes. Cukup lama so kita borak ni. Lama sangat dah. Disebabkan kita pasal sebab cara lakukan, maka berakhirlah kita punya podcast pasal isu Islam di Sabah. Habis, okay lah. So, mana-mana yang menonton ni, Doktor sendiri ataupun yang lain kalau ada soalan ke, ada balik tanya, boleh dekat ruang komen di bawah. Boleh isi ruang komen di bawah. Jangan lupa type. Macam nak puji ke apa ke. Boleh. Semua boleh. Macam ada pendapat lain yang lagi bagus pada kita orang pun boleh letak. Apa salahnya kita konten semua. Semoga apa yang kita orang sampaikan ni dapat dekat hati, dapat dekat pemikiran, kita fikir balik lebih rasional apa semua. Betul. Lebih cakap dia pada kita orang. Jumpa hari semuanya dengan Wabillahi Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciao.